Hai, nama saya Nurul Nazara binti Masyidin. Saya ingin membuat pembentangan parti politik dan persatuan di Indonesia dan juga Myanmar. Okey, kita pergi ke parti politik dan persatuan. Di Indonesia, dia ada dua, iaitu Syarikat Islam dan Partai Nasional Indonesia. Manakala di Myanmar, Young Men Association, YMDA, and Forestman Party or Parti Siata. Okey, kita pergi dahulu ke Syarikat Islam. Ini adalah latar belakang Syarikat Islam. Pada awal abad ke-20, pedagang Cina ni dia terlibat dalam perniagaan batik. Mereka juga membekalkan kain, pewarna dan lilin kepada pedagang batik di Jawa. Disebabkan itu, pedagang tempatan dia tidak dapat bersaing dengan pedagang Cina. Ini membawa kepada pertubuhan syarikat dagang Islam pada tahun 1909 oleh RM Tirtoa Disujo. Agama Islam adalah sebagai alat penyatuan, persefahaman dan persaudaraan di kalangan dagang batik di Jawa. Tujuan asas Syarikat Islam ni untuk melindungi kepentingan pedagang batik Islam agar mereka dapat bersaing dengan pedagang batik Cina. Haji Salman Hodi ada menubuhkan cawangan Syarikat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1911. Manakala pada tahun 1912, nama Syarikat Dagang Islam ni dia ditukar menjadi Syarikat Islam di Borneo dan Sulawesi. Sebab-sebab dan maklumat penubuhan Syarikat Islam dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam di Timur Tengah Mesir mempengaruhi pemikiran golongan intelektual dalam Syarikat Islam. Yang kedua, persaingan pedagang Cina dalam perniagaan batik. Dan yang ketiga, penyebaran agama Kristian, iaitu mempertahankan tradisi mereka daripada dicemari oleh agama Kristian. Seterusnya, ini adalah maklumat asal penubuhan Syarikat Islam. Yang pertama adalah mengukuhkan agama Islam bagi menyaingi perkembangan agama Kristian. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, memajukan kebajikan masyarakat tempatan khas negara bidang pendidikan. Dan yang keempat adalah memajukan ekonomi masyarakat tempatan. Pada tahun 1916, Syarikat Islam ni dia tak ada unsur politik. Jadi penubuhan ini memperjuangkan kebajikan masyarakat tempatan dalam aspek pendidikan, agama, pekerjaan dan ekonomi. Okey, Syarikat Islam ni dia menjadi popular kerana ramai ahli-ahli dari pelbagai masyarakat di Indonesia. Maksudnya pelbagai lapisan lah, seperti golongan ulama, elit, intelektual, peniaga, pelajar, kaum tani dan buruh. Okey, Syarikat Islam ni dia ada pembentukan tuntutan daripada kerajaan Belanda. Dia ada tiga, iaitu tuntutan politik, tuntutan sosial dan tuntutan ekonomi. Kita pergi kepada tuntutan politik. Okey, Majlis Daerah dibentuk, Bobstrat diberi kuasa yang luas supaya menjadi satu badan perwakilan yang mempunyai fungsi legislatif, pemilihan ahli majlis kampung iaitu hak mengundi kepada kaum lelaki yang berumur 18 tahun ke atas, dan majlis lain maksudnya selain daripada majlis kampung diberi hak mengundi bagi lelaki 21 tahun ke atas. Dan pemberian taraf pemerintahan sendiri
digaji tetap. Hari Kebesaran Islam seperti hari pelepasan atau cuti akan diberi cuti lah maksudnya. Diberi hari pelepasan dan cuti pada Hari Kebesaran Islam. Kanak-kanak diberi pendidikan percuma khususnya pada umur 15 tahun ke bawah, dan maktab undang-undang dan maktab perubatan dinaik tarafkan menjadi universiti, dan beasiswa akan diberi supaya pelajar ini dapat menuntut pengajian di luar negara. Okey, ini adalah tuntutan ekonomi yang ketiga. Memilih negarakan bidang industri seperti kilang tekstil, perusahaan kertas, industri besi, pengangkutan dan elektrik. Membaiki dan meluaskan kemudahan pertanian dan ahli air. Memberi perhatian tentang isu tanah. Okey, kita pergi ke Partai Nasional Indonesia. Okey, ini adalah latar belakang. Pada tahun 1902, perkumpulan pelajar di Holland menubuhkan Perhimpunan Indonesia. Mereka ni menegaskan rancangan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi, perhimpunan ini semua masyarakat ikut dan dasar tidak bekerjasama dengan Belanda. Maksudnya, perhimpunan ini tidak bekerjasama dengan mana-mana penjajah seperti Belanda. Dan perhimpunan ini adalah bersifat radikal dan agresif. Jadi, penubuhan Perhimpunan Indonesia ini mendapat sokongan ramai. Pada tahun 1923 dan 1927, ahli himpunan akan pulang ke Indonesia dan menubuhkan kelab. Kelab itu menjadi pusat perbincangan atau saluran idea perjuangan. Soekarno ada menubuhkan Perserikatan Nasional Indonesia pada 4 Jun 1927 dan menukar nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibantu oleh Dr. Gitu Mangunkusumo dan lain-lain. Okey, ini adalah sebab dan malamat penubuhan PNI, iaitu menuntut kemerdekaan mutlak, menyatukan rakyat Indonesia melalui gabungan parti-parti politik kebangsaan, bentuk kerajaan demokrasi, memartabatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai wakil rasmi, dan ini adalah usaha Partai Nasional Indonesia iaitu PNI. Usaha mereka penubuhan ini adalah mengadakan rapat-rapat umum, mengamalkan dasar penentangan pasif, mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan Belanda, menyeru pegawai Indonesia supaya mengulau World Bread ataupun perkhidmatan kerajaan, menubuhkan kesatuan buruh, memajukan syarikat kerjasama, menyokong pendidikan kebangsaan, menganjurkan kursus ataupun mendirikan sekolah, dan menyebarkan idea nasionalis melalui surat khabar banting perniagaan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta. Okey, ini adalah perjuangan Partai Nasional Indonesia yang dijelaskan di Kongres Pemuda, iaitu Sumpah Pemuda lah. Dia ada menekankan 3 perkara, iaitu pertubuhan
persatuan. Yang kedua, PNI ini dia tidak menegaskan menggunakan agama Islam dalam perjuangan kerana terdapat juga rakyat Indonesia yang beragama Kristian. Jadi tidak khusus kepada satu agama sahaja tetapi kepada agama Islam dan juga agama Kristian. Dan yang ketiga, lagu kebangsaan akan dicipta dan diguna secara rasmi. Okey, sekarang kita akan pergi ke Myanmar, iaitu Parti Persatuan. Yang pertama adalah Young Men Buddhist Association YMBA. Latar belakang bagi Young Men Association YMBA adalah ditubuhkan pada tahun 1906 oleh golongan berpendidikan barat. Golongan ini terdiri daripada peguam dan mahasiswa Universiti Rangoon seperti U Bapet, Semaui dan UPin. Okey, ini adalah sebab dan maklumat penubuhan. Tujuan penubuhan adalah mengembangkan pendidikan di Myanmar, mengekalkan tradisi agama Buddha, menegaskan agama Buddha sebagai penyelamat masyarakat, mengekalkan semangat masyarakat peribumi Myanmar, iaitu mereka menggunakan cogan kata Buddha Save the King, memupuk semangat kebangsaan. Okey, seterusnya ini adalah perjuangan YMBA kepada agama dan sosial. Ini adalah bukti-bukti bahawa yang YMBA ni memberi tumpuan kepada isu agama, kebudayaan dan pendidikan orang Myanmar. Yang pertama adalah memperjuangkan pendidikan percuma bagi anak-anak Myanmar, menuntut hak pelajaran yang sama kepada semua rakyat, menuntut agama dan nilai agama Buddha diserap dalam pendidikan, menubuhkan sekolah-sekolah yang menekankan agama Buddha dan menggalakkan pelajar Myanmar dihantar ke luar negara. Okey, seterusnya ini adalah perjuangan radikal YMBA mulai tahun 1916. Corak perjuangan YMBA lebih radikal disebabkan faktor-faktor seperti kemelesetan ekonomi pada Perang Dunia Pertama, pengaruh perjuangan Mahatma Gandhi menentang terhadap British di India, kerajaan revolusi Bolshevik di Rusia menggulingkan pemerintahan Raja Mutlak, kata-kata Presiden Woodrow Wilson tentang hak-hak menentukan nasib negara sendiri, dan kehadiran pemimpin yang berfahaman radikal seperti U Thein Mao, U Chi Kiang dan U Bapet. Okey, ini dahulu isu Myanmar ni adalah salah satunya isu kasut. Kita akan kenal. Pemimpin radikal membangkitkan semangat nasionalisme melalui isu kasut, melancarkan protes terhadap sekumpulan orang Eropah yang memakai kasut memasuki Pagoda Endaulah di Rangoon. Disebabkan itu, YMBA ni dia ambil berat tentang isu kasut pada tahun 1917 kerana dianggap adalah satu penghinaan terhadap kesucian umat
pada 1917, iaitu YMBA membantah British berkaitan laporan Montagu Chelmsford pada 1917. Laporan kerajaan British meluluskan perlembagaan baharu di India bagi menyediakan ke arah status pemerintahan sendiri. Akan tetapi kelulusan ini tidak diberi kerana Myanmar ni belum mencapai taraf kepandaian membaca dan menulis. Ini British berpendapat yang Myanmar ni dia belum bersedia untuk mentadbir institusi demokrasi di Myanmar, maksudnya berkerajaan sendirilah. Seterusnya ini adalah penubuhan Majlis Persatuan Myanmar GCBA pada tahun 1920. YMBA yang agresif bertindak membentuk Majlis Persatuan Myanmar GCBA pada tahun 1920. Disebabkan itu, bertindak melancarkan penolakan terhadap kerajaan British, dan YMBA ni dia menghantar delegasi ke London sebagai tanda protes. Perjuangan YMBA akhirnya berjaya apabila British ni memperkenalkan sistem hierarki di Myanmar pada tahun 1920. Ini adalah Akta Universiti 1920. Di sini kita akan tahu macam mana akta ini boleh wujud. Okey, tujuannya adalah menaik tarafan pendidikan di Universiti Rabun. Lieutenant Governor dilantik sebagai Kansellor Universiti. Pada tahun 1920, pelajar Universiti Rabun dia mengadakan mogok. Maksudnya beramai-ramailah kerana dianggap akta ini mempunyai manfaat British melambatkan berkerajaan sendiri. Dan mereka ni menuntut supaya sistem pendidikan dan universiti di Myanmar ni bebas daripada pengawasan British. Akhirnya, British ada buat satu penguasaan kuasa pindaan akta universiti pada tahun 1924. Okey, ini adalah parti politik dan persatuan Foreign Men's Party ataupun Parti Siesta. Okey, ini adalah latar belakang Foreign Men's Party ataupun Parti Siesta. Dr. Bamau, iaitu peguam, dia menubuhkan Siesta Ahtiu pada 1932, ekoran kejayaan membela sayasan. Ini melancarkan pemberontakan penentangan British pada tahun 1931. Parti ini berjaya menarik sokongan rakyat kerana kebanyakannya yang menjadi sokongan itu adalah kaum tani dan buruh miskin. Dr. Bamau ni dia dilantik menjadi Perdana Menteri yang pertama pada tahun 1937 selepas Myanmar diasingkan daripada pentadbiran di India. Ini membuktikan bahawa sokongan hebat sejak penubuhan Foreign Men's Party. Okey, ini adalah sebab dan maklumat penubuhan. Ada dua, iaitu keazaman Dr. Bamau dan kemiskinan dan kesengsaraan kaum tani. Okey, keazaman Dr. Bamau. Kita akan tengok beliau ni memancing undi pilihan raya daripada kelas bawahan yang merupakan majoriti rakyat miskin. Yang kedua, umumkan cukai untuk melindungi petani daripada golongan peminjam wang yang menindas mereka. Myanmar ni dia diasingkan daripada India pada tahun 1932 dan munculnya Dobama Siesta.
kerajaan Eropah dan pengusaha China. Orang India ni dia menguasai bidang pemburuan dan kerja keperanian. Sebagai contoh, golongan Chetty menguasai tanah pertanian di hilir Myanmar. Ini menyebabkan ramai petani hidup miskin dan kesepitan kerana dilanda kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1970-an. Dan pada ketika itu berlakunya kejatuhan harga beras. Okey, ini adalah sebab dan malaman Poor Man's Party. Dia ada dua, iaitu perjuangan kemerdekaan tahun 1940-an dan perjuangan semasa Perang Dunia Kedua. Okey, perjuangan kemerdekaan tahun 1940-an. Sebelum serangan Jepun ke atas Myanmar, golongan nasionalis ni Myanmar yang kaya dipenjarakan oleh British kerana perjuangan radikal. Jadi parti ini membolehkan mendapat kemerdekaan daripada British melalui golongan miskin untuk menentang secara terbuka. Sebab itulah parti itu dipanggil Poor Man's Party. Dan Persatuan Dobama bekerjasama dengan golongan miskin iaitu Parti Tauhan Yai yang menyedarkan golongan tani bahawa tidak salah jika mereka ni tidak membayar cukai. Okey, seterusnya ini adalah perjuangan semasa Perang Dunia Kedua. Semasa Perang Dunia Kedua, Britain mengalami kekalahan teruk. Jadi, para nasionalis Myanmar ni ambil kesempatan untuk bentuk Bama Kuat Yat Gai Ji, dikenali sebagai Burma Revolutionary